Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kita iaitu Dr. Fazila dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami daripada kumpulan 4 akan membentangkan tentang kelab yang telah kami pilih iaitu Kelab Keusahawanan. Sebelum memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Fatin Amira, Yasmin Raihana, Nurul Natasha dan saya sendiri, Dayang Nurul Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya meneruskan menceritakan apa itu kelab keusahawanan, apa kata kita ketahui dulu apa itu keusahawanan. Jadi keusahawanan menurut Kamus Dewan edisi 2005, keusahawanan merujuk kepada segala yang berkaitan dengan usahawan atau kegiatan dan kemahiran usahawan. Keusahawanan merupakan satu proses mencipta sesuatu yang baru, kreatif dan berbeza iaitu inovatif bagi tujuan mencipta sesuatu hasil untuk individu dan menambah nilai kepada masyarakat. Kalau kita lihat, usahawan ini berbeza dengan peniaga. Kalau kita fahami, peniaga ialah orang yang menjalankan kegiatan jual beli barangan atau melakukan perkhidmatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Seterusnya, hasil daripada kelab keusahawanan ini, pelajar dapat menghasilkan idea-idea yang menarik dan dalam masa yang sama mampu mencipta produk sendiri dan membawa pelajar ke peringkat yang lebih tinggi dengan jenama mereka yang mereka hasilkan. Jadi justru itu, kelab keusahawanan ini bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, bahkan kepada guru juga. Untuk ciri-ciri seorang usahawan perlulah mempunyai kemahiran komunikasi. Jadi kelab keusahawanan ini mampu memberikan bakal-bakal usahawan mahir dalam berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan mereka yang akan datang. Ini merupakan logo yang telah kami reka bagi kelab keusahawanan kami. Jadi moto untuk kelab kami adalah amanah, produktif dan rasional. Kalau kita lihat, amanah ini membawa maksud kepada memenuhi perjanjian. Bermaksud kita memegang kepada sesuatu janji. Jadi kalau produktif adalah berupaya mengeluarkan hasil yang banyak, dan rasional adalah juga alasan muhasabah yang mendasari sesuatu tindakan. Jadi perkataan-perkataan ini kami gabungkan untuk menjadikan satu moto untuk kelab keusahawanan. Untuk visi kami pula adalah menjadikan bidang keusahawanan sebagai kerjaya masa hadapan. Misi pula adalah membentuk ahli-ahli kelab ke arah melahirkan usahawan yang berdaya saing, maju dan cemerlang dengan mengamalkan konsep etika perniagaan yang tepat. Baiklah, kini saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan memberikan penerangan berkaitan falsafah kurikulum atau program. Memperkasakan sifat keusahawanan dalam diri pelajar supaya mampu melahirkan pelajar yang bersifat dinamik, kreatif dan inovatif, memberikan tafsiran bahawa melalui penubuhan kelab ini, para pelajar yang terlibat pastinya mampu membentuk sifat dan roh keusahawanan dalam diri pelajar. Program-program yang dianjurkan juga semestinya mampu memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar-pelajar dalam menjalankan sesuatu perniagaan. Aspek-aspek didikan yang dijalankan ini berteraskan moto kelab iaitu amanah, produktif, rasional. Melalui program pengenalan kepada kelab keusahawanan, sudah pastinya ia dapat menimbulkan rasa tanggungjawab dan sifat amanah dalam diri pelajar apabila mereka mula mengendalikan perniagaan kelab. Melalui perkongsian ilmu tentang keusahawanan ini, pelajar-pelajar akan diberikan pendedahan tentang cara menguruskan perniagaan dengan kaedah yang betul. Selain itu, pelajar-pelajar yang mentai kelab keusahawanan ini akan menjadikan mereka seorang yang berfikiran rasional dalam membuat keputusan dalam merancang sesuatu perniagaan. Seterusnya, apabila pelajar-pelajar ini dapat menerapkan elemen keusahawanan dalam diri mereka, sudah pastinya akan lahir generasi baharu yang dapat menjadi pemangkin bagi pertumbuhan ekonomi dan usaha pembinaan kapasiti untuk meningkatkan inovasi, kreativiti dan daya saing negara ini. Pelaksanaan pembangunan kemahiran usahawan ini bukanlah suatu agenda yang baharu lagi. Seperti mana yang kita tahu, sejak zaman para anbiya lagi, bidang ini telah dipelopori oleh contohnya Nabi Nuh AS sebagai ahli perniagaan dan Rasulullah SAW sebagai peternak dan pedagang. Pada alam baru ini, kemahiran keusahawanan telah menjadi salah satu komponen kemahiran generik atau kemahiran insaniah yang mesti diajar kepada setiap pelajar di negara kita.
Tambahan pula penekanan terhadap pembangunan modal insan yang berpersonaliti unggul telah mendorong setiap institusi pendidikan negara kita untuk menyediakan modul program pembangunan kemahiran insannya secara tersusun dan bersistematik, termasuklah pembangunan kemahiran usahawan. Kini kita beralih pula kepada huraian bagi rasional penyataan falsafah program ini. Konsep penerapan elemen keusahawanan yang merentas kurikulum merupakan pembentukan insan yang mengamalkan dan membudayakan tingkah laku seorang usahawan yang berjaya menerusi pelbagai cara. Pembudayaan keusahawanan dalam kalangan rakyat Malaysia dilakukan oleh kerajaan di peringkat sekolah menengah untuk membentuk sikap pelajar sebagai pencipta pekerjaan yang berpotensi dan bukan pencari kerja. Penekanan kepada pelajar sekolah menengah tentang penubuhan dan penyertaan dalam kelab keusahawanan merupakan satu langkah awal untuk memberi bimbingan dan ilmu yang berkaitan keusahawanan. Pengetahuan tersebut mestinya dapat memberi kesan kepada kejayaan mereka dalam bidang ini. Penubuhan kelab keusahawanan ini semestinya dapat membangunkan potensi dan melatih sikap keusahawanan melalui program-program yang telah dirangka. Hal ini kerana apabila pelajar-pelajar sering diberikan pendedahan tentang pengurusan sebuah perniagaan, perkara ini secara tidak langsung dapat mencungkil dan menyelahkan lagi potensi sebenar diri pelajar di samping membentuk modal insan yang seimbang dan menyeluruh dari segi aspek jeri. Tambahan lagi, segala aktiviti yang telah dirancang dalam kelab ini akan memberikan pengalaman yang berguna bagi murid-murid pada masa hadapan, terutamanya dalam bidang keusahawanan. Selain itu, penglibatan dalam aktiviti keusahawanan ini juga mampu mempertingkatkan lagi kemahiran komunikasi atau soft skill dalam kalangan murid. Sikap seorang usahawan mempunyai keupayaan yang tinggi dalam membentuk hubungan manusia yang baik dan membentuk kemahiran komunikasi secara lisan dan tulisan. Hal ini bertepatan juga dengan pandangan Fetley dan McKinnon yang menyarankan komunikasi berbentuk tulisan dan lisan adalah penting dan menjadi asas kepada pembentukan kemahiran yang lain di tempat kerja. Jelaslah bahawa kemahiran komunikasi dalam diri setiap pelajar yang menyertai kelab ini amat penting sebagai penentu kejayaan dalam sebarang perniagaan pada masa hadapan. Selanjutnya, melalui program-program yang akan dianjurkan melalui kelab keusahawanan ini dapat memberikan pengetahuan baru mengenai pengurusan kewangan yang efektif kepada para pelajar. Kenyataan ini disokong melalui pandangan daripada Cole dan Lusardi and Tufano yang berpandangan bahawa keupayaan dalam literasi kewangan mampu untuk meningkatkan kebolehan seseorang untuk berjaya mengendalikan aspek kewangan secara berpengetahuan, mahir dan berkeyakinan. Para pelajar yang akan berhadapan dengan situasi pengurusan kewangan sebenar apabila mereka menyertai kelab ini, semua tahu bahawa kemahiran dalam menjalankan perniagaan dengan baik sangat memerlukan kemahiran pengurusan kewangan dalam kalangan usahawan. Oleh itu, ahli kelab yang bakal menjadi usahawan kelab perlu memantapkan diri mereka dengan ilmu kewangan bagi mencapai kejayaan dalam perniagaan mereka. Secara konklusinya, penubuhan kelab keusahawanan ini sudah pastinya dapat memenuhi keperluan pelajar dalam pembentukan diri mereka ke arah seorang bakal usahawan yang berjaya pada masa akan datang. Pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip keusahawanan perlu diterapkan dalam jiwa setiap anggota kelab ini. Budaya keusahawanan harus dipupuk bermula dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat pengajian tinggi melalui aktiviti berkaitan keusahawanan yang dapat memupuk kecenderungan dalam kalangan generasi muda supaya bekerja sebagai usahawan. Amat penting budaya keusahawanan dipupuk dan dibaja dalam jiwa generasi muda kerana golongan inilah yang akan menggerakkan usaha ke arah mencapai taraf negara maju pada masa hadapan. Jadi diharapkan agar usaha dan inisiatif yang bakal dilakukan oleh kelab keusahawanan ini melahirkan lebih ramai usahawan muda dalam kalangan pelajar ini yang dinamik dan berdaya saing. Kerjaya usahawan juga merupakan pekerjaan yang mempunyai potensi cukup luas di samping membantu mengurangkan masalah sosioekonomi seperti pengangguran dalam kalangan generasi muda dan kemiskinan komuniti. Jadi seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya.
Baiklah, terima kasih Fatin Amira. Untuk analisis keperluan pula, sasaran kami hanyalah mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan sahaja dan responden adalah seramai 40 orang. Untuk analisis ini, kami menggunakan borang soal selidik melalui internet. Bahagian A iaitu latar belakang responden, sebanyak 55% pelajar perempuan dan 45% pelajar lelaki telah memberi respon kepada borang tersebut. Bagi responden mengikut umur pula, majoriti sebanyak 57% responden berumur 19 hingga 21 tahun yang menjawab borang soal selidik dan seramai 17 responden berumur 22 hingga 24 tahun. Tetapi, tiada responden yang terdiri daripada umur 25 hingga 27. Seterusnya, saya akan memberikan kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, terima kasih Saudari Yasmin. Sekarang saya akan memberikan penerangan mengenai bahagian B untuk analisis data, iaitu pengetahuan tentang keusahawanan. Jadi, soalan yang pertama, adakah anda tahu apa itu keusahawanan? Baik, seperti mana yang kita boleh lihat, kesemua responden tahu mengenai aktiviti keusahawanan dan membawa kepada 100%. Baiklah, soalan kedua pula, adakah anda mempunyai ahli keluarga yang berkejaya sebagai usahawan? Berdasarkan graf bar ini, didapati bahawa seramai 11 responden lelaki dan 16 responden daripada kalangan perempuan mempunyai ahli keluarga yang berkejaya sebagai usahawan. Terdapat 7 responden lelaki iaitu sebanyak 38.88% dan 6 responden perempuan sebanyak 27.30% yang tidak mempunyai ahli keluarga yang berkejaya sebagai usahawan. Soalan yang ketiga, adakah anda meminati bidang keusahawanan? Jadi berdasarkan data yang kami peroleh, bilangan responden yang berjantina lelaki sebanyak 15 orang dengan peratusan sebanyak 83.33% meminati bidang keusahawanan dan sebanyak 14 responden perempuan iaitu 63.63% juga menunjukkan minat terhadap bidang ini. Seterusnya, sebanyak 16.66% responden lelaki dan 36.36% responden perempuan yang tidak meminati bidang keusahawanan. Kini kita beralih pula kepada soalan keempat. Adakah anda pernah menyertai aktiviti keusahawanan di sekolah atau universiti? Jadi berdasarkan data yang kami dapat, terdapat 44.44% daripada kalangan 8 responden lelaki dan 77.77% daripada kalangan 17 perempuan pernah menyatakan pernah menyertai aktiviti keusahawanan di sekolah atau universiti. Selanjutnya, data menunjukkan bahawa terdapat 10 orang responden lelaki dengan peratusan sebanyak 55.55% dan 5 responden perempuan iaitu 22.72% tidak pernah menyertai sebarang aktiviti keusahawanan di sekolah atau universiti. Jadi, kita beralih kepada soalan kelima. Sekiranya ya, sila nyatakan aktiviti tersebut. Baiklah, cartapai ini memaparkan aktiviti jualan hari kokurikulum dan jualan hari keusahawanan memegang peratusan yang sama iaitu sebanyak 15%. Seterusnya, bilangan responden yang sama turut menyumbang peratusan yang sama bagi hari kantin di sekolah dan jualan untuk tujuan kerja kursus iaitu sebanyak 12.5%. Seterusnya, bilangan responden yang pernah berniaga kerepek atau kudapan di sekolah pula mencatatkan sebanyak 5%, manakala aktiviti responden yang menjual buku di sekolah pula adalah sebanyak 2.5%. Peratusan bagi responden yang tidak menyertai sebarang aktiviti pula berjumlah sebanyak 37.5%. Secara kesimpulannya, kebanyakan daripada responden pernah menyertai berbagai aktiviti keusahawanan di peringkat sekolah atau di universiti. Untuk bahagian C, ia merupakan pandangan responden tentang penubuhan kelab keusahawanan di sekolah. Jadi, soalan dia adalah, pada pandangan anda, wajarkah kelab keusahawanan ditubuhkan di sekolah? Jadi, kalau kita boleh lihat di sini, responden lelaki dan perempuan bersetuju 100% untuk penubuhan kelab keusahawanan di sekolah. Manakala soalan yang ketujuh adalah, ia merupakan soalan yang berkaitan dengan soalan ke-6 tadi, yang mana pada mereka yang menjawab bersetuju untuk menubuhkan kelab keusahawanan di sekolah, mereka akan menyatakan pendapat mereka mengapa mereka mengatakan setuju. Jadi, pendapat di sini saya kumpulkan kepada 3
pendapat, iaitu mendapat ilmu pengetahuan, menjana pendapatan dan lain-lain pendapat seperti dapat pengalaman dan sebagainya. Jadi mendapat ilmu pengetahuan ini, majoriti adalah responden perempuan dengan sebanyak 37.5%, manakala lelaki juga sebanyak 20%. Dan ini mengumpul mendapat ilmu pengetahuan adalah sebanyak 57.5%. Manakala menjana pendapatan adalah wanita kurang daripada 5, iaitu 7.5%, manakala lelaki adalah seramai 5 orang yang memberikan pendapat sedemikian, iaitu 12.5%, dan mengumpul keseluruhan dengan pendapat itu adalah 20%. Untuk lain-lain pula pendapat adalah perempuan adalah sebanyak 4 orang, manakala lelaki adalah seramai 5 orang, dan ini mengumpul pada jumlah keseluruhan pendapat yang lain adalah lain-lain pendapat adalah 22.5%. Bagi soalan yang ke-8, berbunyi berdasarkan pengetahuan anda, bagaimanakah kelab keusahawanan dapat menarik minat anda untuk menyertai kelab ini? Jadi, terdapat 2 pendapat yang dapat menarik minat pelajar adalah yang pertama, mengadakan kempen ataupun program, dan yang kedua adalah aktiviti jual beli. Jadi, kalau lihat pada graf, perempuan dan lelaki bersetuju untuk menarik minat pelajar menyertai kelab keusahawanan ini adalah mengadakan aktiviti jual beli. Ini kerana kalau lihat lelaki seramai 12 orang lelaki yang mencadangkan aktiviti jual beli, manakala perempuan pula seramai 17 orang, dan ini membawa kepada jumlah peratusan adalah sebanyak 72.5% berbanding mengadakan kempen ataupun program yang hanya 27.5%. Untuk soalan yang ke-9, iaitu soalan terakhir, ia merupakan cadangan aktiviti bagi kelab keusahawanan. Jadi, kebanyakan responden mencadangkan aktiviti hari keusahawanan, iaitu sebanyak 50%, manakala seminar keusahawanan adalah membawa kepada 27.5% dan lawatan adalah sebanyak 12.5%. Manakala lain-lain program adalah seperti hari kantin, menjaga koperasi, itu membawa kepada 10%. Seterusnya, kita akan pergi kepada konsep program. Di sini terdapat 5 konsep yang telah dinyatakan, iaitu menggunakan perkhidmatan tenaga pengajar tambahan sekiranya diperlukan, pelajar sebagai reka bentuk kurikulum, reka bentuk berpusatkan pengalaman, nilai keusahawanan dapat diterapkan dalam diri dan menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Konsep program yang pertama ialah menggunakan perkhidmatan tenaga pengajar tambahan sekiranya diperlukan. Ini bermaksud kelab ini akan memerlukan tenaga pengajar seperti instruktur luar untuk menjadi fasilitator ataupun seseorang yang memiliki kemahiran dalam bidang usahawan. Untuk mencari seorang usahawan yang berjaya untuk menjadi instruktur juga mudah kerana terdapat ramai usahawan yang berjaya di Malaysia. Tenaga pengajar luar mestilah mempunyai pemikiran, atribut dan nilai keusahawanan untuk melahirkan modal insan yang sedemikian serta dapat melahirkan lebih ramai lagi usahawan. Rasionalnya adalah supaya setiap pelajar yang melibatkan diri dalam kelab ini dapat melihat pergerakan keusahawanan yang sebenar. Konsep program yang kedua ialah pelajar sebagai reka bentuk kurikulum. Reka bentuk ini perlu mengambil kira keperluan, minat dan matlamat setiap pelajar di mana ia membolehkan pelajar membentuk sesuatu melalui pilihan mereka. Kurikulum berpusatkan pelajar ini memang berbeza kerana pelajar diberi peluang untuk memilih tugasan, pengalaman belajar maupun aktiviti. Kaedah ini memberi motivasi malah membantu pelajar untuk terus terlibat dalam sesi pembelajaran mereka. Melalui pendekatan ini, pelajar akan lebih bersungguh untuk mendalami pelajaran mereka. Pelajar juga didapati lebih minat untuk belajar dengan cara memerhatikan perbuatan sesuatu kemahiran daripada instruktur luar berbanding guru di sekolah. Dengan itu, pelajar akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi secara kreatif dan mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada. Konsep program yang ketiga ialah reka bentuk berpusatkan pengalaman yang menekankan pelajar sebagai asas untuk mengorganisasikan kelab mereka dan tidak jauh beza dengan reka bentuk berpusatkan pelajar. Pembelajaran berlaku mengikut perubahan, kemajuan dan memberi fokus kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran.
Ini kerana setiap individu mempunyai keupayaan dan bakat yang tersendiri, tetapi berkemungkinan individu tersebut masih belum menjumpai bakatnya. Apabila individu itu telah menjumpai keupayaan dan bakatnya yang tersembunyi, ia boleh diperkembangkan melalui aktiviti sosial. Dengan bimbingan instruktur luar juga, pelajar akan mendapat petunjuk dan menjumpai bakat mereka yang terpendam. Jadi, pelajar akan semakin mahir dan minat dalam aktiviti yang dilakukan dan ianya memberi kesan positif kepada pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Konsep program yang keempat ialah nilai keusahawanan dapat diterapkan dalam diri. Bidang keusahawanan perlu dibangunkan secara serius bermula dari peringkat sekolah kerana ia merupakan medium yang berupaya memupuk nilai keusahawanan dalam kalangan generasi muda. Seorang pelajar perlu menerapkan ciri-ciri keusahawanan dalam diri seperti mempunyai daya kreatif dan inovatif bagi menghasilkan sesuatu yang memberikan keuntungan kepada diri pelajar. Contoh ciri-ciri umum yang perlu ada pada seorang pelajar untuk menjadi usahawan yang berjaya ialah menghargai nilai yang baik dan bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan keluarga. Bagi ciri-ciri spesifik pula ialah pelajar itu mempunyai cara pemikiran yang kritis dan kreatif serta mampu untuk merancang projek jual beli yang mudah. Penerapan nilai keusahawanan ini menjadi pendekatan untuk membudayakan ciri-ciri keusahawanan dalam diri pelajar. Konsep program yang terakhir ialah pendekatan teknikal saintifik di mana ia digunakan dengan tujuan untuk memudahkan aspek pelaksanaan dan penilaian kelab. Pelaksanaan kelab menjadi mudah kerana organisasi ini dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan teknikal saintifik menggunakan paradigma jalan hasil yang mengusulkan bahawa hasil yang baik dijangkakan akan terbentuk dengan adanya proses yang tegas. Model daripada pendekatan ini dibentuk berdasarkan rasional dan ilmu diriya. Proses perancangan yang tegas dan sistematik akan lebih mudah untuk dilaksanakan kerana pelaksanaan kelab terikat dengan waktu yang singkat. Slide yang seterusnya ialah matlamat program. Yang pertama ialah mengembangkan potensi yang ada pada diri pelajar untuk menjadi bakal usahawan pada masa hadapan. Matlamat program ini adalah untuk memberi pendedahan berkaitan dengan kepimpinan, disiplin, kemahiran pengurusan dan keusahawanan yang perlu ada dalam diri setiap pelajar. Penubuhan kelab ini dapat memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi dan bakat mereka dalam bidang keusahawanan di samping membentuk modal insan yang seimbang dan menyeluruh. Kelab keusahawanan ini juga membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas keusahawanan yang menekankan amalan perniagaan dalam aspek kewangan, etika dalam perniagaan dan pengeluaran. Ia juga bertujuan untuk memupuk daya mereka cipta serta berkeupayaan mengenal pasti peluang perniagaan, menggunakan peluang perniagaan dengan bijaksana dan bertindak sebagai pengguna dan pengeluar yang bertanggungjawab. Matlamat yang kedua ialah memberi kesedaran kepada pelajar bahawa bidang keusahawanan merupakan satu kerjaya pilihan dan menjamin masa depan. Matlamat kelab keusahawanan adalah untuk membentuk pelajar sebagai pencipta kerja yang berpotensi dan bukan sebagai seorang pencari kerja. Bekerja sendiri dan memiliki perniagaan adalah salah satu pilihan alternatif yang realistik untuk pelajar. Kelab ini akan membantu pelajar untuk membentuk sikap yang positif terhadap keusahawanan. Pengenalan sosial yang baik memberi manfaat kepada pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh, tekun dan gigih tentang keusahawanan. Selain itu, penyampaian norma sosial dapat dilakukan dengan berkesan melalui cerita keusahawanan agar dapat menjadi tauladan dan ingatan kepada pelajar yang boleh memupuk kecenderungan mereka ke arah kerjaya usahawan. Kemudian kita akan melihat kepada objektif program. Yang pertama, memberi peluang kepada para pelajar untuk menambah pengalaman dalam menguruskan program. Program ini diadakan untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang ilmu keusahawanan di samping pelajar dapat menimba pengalaman baru. Program ini juga menjadi satu landasan kepada pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dan langsung dalam bidang keusahawanan. Melalui program ini juga, pelajar akan didedahkan dengan penggunaan nilai wang dengan betul, pelajar mendapat peluang untuk merasai pengalaman berniaga dan juga pelajar dapat berinteraksi dengan orang luar. Program ini akan dapat memangkin penjanaan ekonomi diri pelajar, masyarakat dan negara.
Objektif program ini juga dapat mengeratkan silaturahim antara pelajar dan guru serta masyarakat luar melalui interaksi antara satu sama lain serta dapat menyemai sikap perpaduan dan kerjasama sesama pelajar. Melalui program ini, pelajar dapat mengeratkan silaturahim dengan membina hubungan yang baik bersama gurunya. Hal ini dapat dilihat apabila pelajar-pelajar di dalam kelab ini saling membantu antara satu sama lain. Selain itu, jaringan sosial antara pelajar dapat dielakkan dan hubungan dapat dieratkan. Hal ini kerana pelajar didapati hanya berkawan bersama rakan sebaya sahaja dan tidak bergaul bersama rakan lain. Selain itu, kerjasama yang baik juga amat dititikberatkan dalam melakukan aktiviti keusahawanan agar aktiviti dapat berjalan dengan lancar. Justeru, penubuhan kelab keusahawanan ini boleh dijadikan satu medium untuk mengeratkan hubungan dan menyemai sikap saling bekerjasama antara satu sama lain. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang reka bentuk kurikulum ataupun program. Reka bentuk kurikulum bermaksud menyusun dan mengorganisasikan setiap komponen dalam merancang kurikulum. Reka bentuk kurikulum dalam kelab keusahawanan ini meliputi isi kandungan yang akan disampaikan melalui aktiviti kurikulum dan pengalaman pembelajaran yang perlu diperolehi oleh pelajar. Isi kandungan yang akan disampaikan mestilah meliputi 3 domen pembelajaran iaitu domen pengetahuan, domen nilai dan domen kemahiran. Pengalaman pembelajaran pula bermaksud tindak balas atau interaksi antara ahli kelab dengan keadaan yang ditemuinya dalam alam sekelilingnya. Pengalaman pembelajaran berlaku melalui perubahan tingkah laku pelajar yang memerlukan penglibatan pelajar dengan aktif dalam aktiviti yang dijalankan dalam sesebuah kelab. Oleh itu, guru-guru penasihat kelab perlu memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar memperolehi input yang disampaikan secara optimum melalui perancangan dan reka bentuk kurikulum yang teliti. Seterusnya, domen pengetahuan. Terdapat 3 elemen utama yang diketengahkan dalam domen ini iaitu pengenalan kepada keusahawanan dan kemahiran keusahawanan. Keusahawanan adalah salah satu perkara yang penting kepada individu, keluarga, pembangunan masyarakat, pembangunan negara serta agama kerana ia merupakan satu bidang ilmu yang merangkumi unsur-unsur sikap, kemahiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan perniagaan dan perusahaan. Secara ringkasnya, keusahawanan boleh dinyatakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualiti hidup manusia yang bukan sahaja mendatangkan faedah kepada diri sendiri tetapi juga membangunkan ekonomi yang pesat serta memberi sumbangan kepada orang lain. Rasionalnya, pelajar didedahkan kepada keusahawanan seperti ciri-ciri usahawan yang baik, perbezaan usahawan dan peniaga serta kepentingan keusahawanan dalam kehidupan mereka. Dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga telah menggubal standard kurikulum pendidikan di Malaysia yang mana antaranya adalah penerapan elemen keusahawanan merentas kurikulum. Matlamat penerapan elemen keusahawanan dalam kurikulum adalah bertujuan supaya pelajar mengamalkan elemen keusahawanan sehingga ia menjadi budaya dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah etika dalam melaksanakan aktiviti keusahawanan. Etika merupakan satu prinsip moral dalam membentuk sesuatu perbuatan itu betul atau salah. Etika juga mempengaruhi cara individu berfikir dan membuat keputusan dan bertindak hasil daripada keputusan yang dibuat. Etika ini sangat penting untuk mengelakkan perkara-perkara negatif berlaku dalam kehidupan seharian pelajar. Sebagai contoh, perbuatan rasuah, menipu dan penyelewengan wang. Jika pelajar mengamalkan etika dalam melaksanakan aktiviti keusahawanan dalam kehidupan seharian pelajar, maka semua perkara negatif ini dapat dibendung sekaligus dapat membendung perkara ini daripada terus berlaku dalam kalangan masyarakat melalui pendedahan yang lebih awal kepada pelajar. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Pengetahuan yang terakhir adalah aplikasi aktiviti keusahawanan dalam kehidupan seharian pelajar. Aplikasi adalah pengetahuan yang mampu dipelajari di sekolah dan seterusnya dipraktikkan dalam kehidupan seharian pelajar.
Seseorang mampu melibatkan diri sama ada secara langsung maupun tidak langsung dalam semua aktiviti yang berkaitan dengan keusahawanan apabila mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi dan dapat digunakan ke arah kebaikan demi kemaslahatan masyarakat. Sebagai contoh, mengadakan aktiviti keusahawanan yang melibatkan keseluruhan pihak sekolah, terutama sekali pelajar dan masyarakat setempat dengan mengadakan Hari Keusahawanan atau Karnival Keusahawanan, sekaligus dapat memberi gambaran dan situasi sebenar kepada pelajar tentang pengaplikasian dan pengadaptasian aktiviti keusahawanan dalam sesuatu perkara. Seterusnya adalah domen kemahiran. Terdapat 3 elemen utama dalam domen ini yang dititikberatkan, iaitu yang pertama adalah kemahiran pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Pengurusan maklumat adalah proses mengenal pasti, mengklasifikasi dan pemeliharaan dan pemansuhan maklumat. Manakala maklumat pula adalah data, bahan, pengetahuan di mana maklumat tersebut mestilah relevan, boleh dipercayai, boleh difahami dan membantu mengurangkan ketidakpastian. Individu yang celik maklumat ini adalah individu yang tahu bagaimana pengetahuan itu dicari, disusun dan digunakan agar masalah dapat diselesaikan dan orang ramai dapat memahaminya. Setiap maklumat yang diperolehi perlulah disahkan akan kesahihannya supaya dapat menangkis sebarang fakta salah dan palsu dan dapat diterima dek akal. Manakala, pembelajaran berterusan adalah pencarian ilmu pengetahuan untuk peribadi ataupun profesional yang dilakukan sepanjang masa sejak kecil hingga menjangkau usia puluhan tahun pun secara sukarela dan atas motivasi sendiri. Sesungguhnya, kemahiran pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat ini sangat penting dalam membantu pelajar merancang strategi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Melalui kemahiran ini juga, pelajar dapat mengembangkan potensi mereka melalui proses pembelajaran berterusan serta memotivasikan dan membolehkan mereka menguasai dan menghayati ilmu pengetahuan agar pelbagai cabaran yang mendatang dapat ditangani dengan yakin. Kemahiran yang kedua adalah kemahiran komunikasi. Komunikasi ataupun kemahiran komunikasi merupakan kemahiran untuk berhubung dengan orang lain. Aspek ini melibatkan penggunaan beberapa kemahiran seperti pendengaran yang aktif dan kawalan nada suara. Penguasaan kemahiran ini dengan baik dapat membantu memajukan diri seseorang. Kemahiran ini boleh dilihat dalam beberapa aspek kemahiran seperti kemahiran bukan lisan, kemahiran menyampaikan idea secara lisan dan bertulis dengan berkesan serta berkebolehan berinteraksi secara berkesan. Kemahiran ini sangat penting kepada pelajar supaya pelajar boleh berhubung dengan individu lain secara formal dan profesional yang melibatkan tugasan seperti berkomunikasi dengan cikgu. Ini juga akan menyiapkan diri pelajar untuk menempuh alam pekerjaan kelak. Akhir sekali, kemahiran yang ketiga adalah kemahiran pengurusan asas keusahawanan dan jual beli. Seorang pelajar boleh menguasai pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah sekiranya mereka sentiasa didedahkan perkara tersebut di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Selain itu, daripada mempunyai sikap dan cara berfikir ke arah keusahawanan, pelajar juga boleh mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi ini seperti pengurusan asas perniagaan dalam urusan jual beli yang mudah dalam situasi kehidupan harian yang relevan. Penerapan elemen pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang mudah seperti menguruskan wang sama ada dalam perbelanjaan seharian maupun penabungan, pengurusan transaksi jual beli mudah harian dan amalan kepenggunaan yang baik. Seterusnya, domen nilai.
Melalui kelab ini diharapkan agar pelajar dapat mengamalkan sikap keusahawanan dalam kehidupan seharian mereka. Pelajar yang sentiasa menerima penerapan sikap-sikap keusahawanan melalui aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan terdorong untuk mengamalkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan seharian sehingga menjadi budaya. Budaya yang terbentuk ini akan dapat membantu pelajar mempunyai tingkah laku yang dapat menentukan kejayaan dalam sebarang usaha ke arah keusahawanan di masa akan datang. Sikap-sikap keusahawanan ini termasuklah sikap ingin tahu. Pelajar yang mempunyai sikap ingin tahu yang tinggi mampu menguasai sesuatu perkara dengan cepat dan mudah. Seterusnya, sikap berani mencuba dan mengambil risiko. Dalam dunia yang mempunyai kadar ketidaktentuan yang tinggi ini, pelajar perlu belajar menguruskan risiko dan memastikan bahawa risiko yang diambil adalah munasabah dan berpatutan dengan ganjaran yang diterima. Sikap yang ketiga adalah bertanggungjawab terhadap keputusan. Pelajar perlu bertanggungjawab ke atas sebarang keputusan yang diambil kerana pelajar diberi kebebasan untuk mengawal sendiri sumber-sumber berkaitan pembelajaran dan menggunakannya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sikap seterusnya adalah peka terhadap peluang. Untuk mencapai matlamat yang ditetapkan, pelajar perlu peka dengan keupayaan sendiri dan boleh melihat serta mengambil peluang yang terdapat di sekitarnya. Peluang perniagaan boleh wujud disebabkan oleh perubahan teknologi, perubahan cita rasa pengguna, perubahan cara hidup, perubahan sikap, sumber-sumber alam yang masih belum diterokai dan sebagainya. Sikap yang seterusnya adalah sikap berdaya kreatif dan inovatif. Pelajar yang dibekalkan dengan minda yang kreatif akan dapat menyelesaikan masalah secara logikal di samping boleh menghasilkan idea yang boleh dilaksanakan dalam bentuk suatu inovasi. Sikap yang seterusnya pula adalah flexibility. Pelajar yang mengamalkan sikap flexibility akan mempunyai kebolehan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Dan sikap yang terakhir adalah sikap berintegriti. Sikap berintegriti ini dapat membentuk pelajar yang bersifat amanah dan telus dalam apa juga yang dilakukan oleh pelajar tersebut sekaligus melahirkan pelajar yang bertanggungjawab serta diberi kepercayaan oleh orang lain. Pelajar juga adalah sebahagian daripada masyarakat. Maka, sikap ini juga mampu melahirkan masyarakat yang produktif jika sikap ini diterapkan daripada akar umbi lagi. Seterusnya adalah pelaksanaan aktiviti. Terdapat 6 aktiviti utama yang akan dilaksanakan melalui kelab ini, iaitu aktiviti pertama, aktiviti ice breaking dan pemilihan jawatan kuasa kelab. Sesi ice breaking adalah sesi suai kenal antara ahli kelab sama ada ahli kelab baru atau yang lama iaitu pelajar dan juga guru. Sesi ini lazimnya dilaksanakan pada awal perjumpaan kelab, manakala sesi pemilihan jawatan kuasa kelab pula perlu dilaksanakan untuk memilih ahli jawatan kuasa tertinggi seperti pengurusi kelab, timbalan pengurusi kelab, setiausaha dan bendahari kelab serta ahli jawatan kecil sama ada mengikut tingkatan ataupun mengikut kelas. Ahli jawatan kuasa inilah yang akan memimpin dan menggerakkan kelab bersama-sama guru penasihat kelab sepanjang sesi berlangsung. Sesi ice breaking bertujuan untuk mewujudkan suasana yang santai, selesa dan lebih mesra dalam kalangan ahli kelab. Sesi ini juga memberi peluang kepada para peserta, para pelajar berkenalan antara satu sama lain dalam suasana yang menyeronokkan di samping mengurangkan rasa malu, rendah diri dan takut apabila berada dalam kelompok yang belum dikenali. Manakala sesi pemilihan ahli jawatan kuasa kelab pula, aktiviti ini sangatlah wajar dilaksanakan kerana merekalah sebagai penggerak dan tulang belakang sesuatu kelab itu di samping dapat mencungkil bakat kepimpinan dalam diri pelajar. Aktiviti kedua adalah aktiviti bicara santai usahawan cilik. Aktiviti ini akan dilaksanakan dengan menjemput 1 atau 2 orang usahawan tempatan untuk memberi ceramah berkenaan dengan bidang keusahawanan.
Perkongsian ini merangkumi perjalanan panel dari permulaan menjadi seorang usahawan sehinggalah berjaya dalam bidang yang diceburi. Rasionalnya, melalui sesi ini, pelajar telah didedahkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan selok-belok dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Selain itu, realiti sebenar daripada usahawan tersebut sebagai usahawan yang juga menggalas tanggungjawab sebagai seorang pelajar turut dititik beratkan untuk menggalakkan sifat keusahawanan dalam kalangan pelajar. Seterusnya, pelajar juga dapat mengetahui cabaran dan halangan yang dihadapi oleh seseorang usahawan sebelum dan selepas menjadi usahawan melalui perkongsian ini. Program sebegini dilihat dapat memberi faedah dan manfaat kepada semua yang terlibat serta dapat membantu pelajar mengorak langkah dalam bidang keusahawanan sebagai usahawan yang berjaya dan berkaliber pada masa akan datang. Aktiviti ketiga adalah seminar keusahawanan. Kebiasaannya, seminar akan dijalankan oleh sektor-sektor kerajaan maupun swasta seperti Fama, Perbadanan Usahawan Nasional Bernat dan sebagainya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran keusahawanan bagi membangunkan perniagaan. Kebiasaannya juga, individu yang dipanggil untuk memberi perkongsian dalam seminar adalah individu yang berpengalaman dalam bidangnya. Sebagai contoh, pengarah-pengarah syarikat-syarikat untuk berkongsikan pengalaman memulakan perniagaan daripada kecil-kecilan sehingga bertapak megah di Malaysia. Rasionalnya, aktiviti ini adalah salah satu usaha untuk menanamkan budaya, menerapkan ilmu dan memberi pendedahan dalam kalangan pelajar berkenaan bidang keusahawanan bagi menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Selain itu, seminar juga adalah salah satu usaha menyediakan platform kepada pelajar untuk meneroka peluang-peluang perniagaan melalui slot perkongsian pengalaman. Kebiasaannya, panel penceramah akan berkongsi tentang cara untuk mendapatkan bekalan bahan mentah untuk sesuatu perniagaan. Aktiviti keempat, aktiviti karnival keusahawanan peringkat sekolah. Pelaksanaan karnival keusahawanan ini diharapkan memberi peluang kepada guru-guru dan pelajar-pelajar agar mendapat pengetahuan dan pengalaman baru dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Selain itu, aktiviti ini juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara guru, pelajar, ibu bapa dan penjaga serta pihak luar yang berkaitan dengan pihak sekolah. Seterusnya, ia dapat mencungkil bakat-bakat baru dalam kalangan pelajar-pelajar dalam bidang keusahawanan sekaligus memberikan peluang kepada pelajar untuk menonjolkan diri untuk tujuan penilaian kurikulum dan co-kurikulum. National program ini adalah untuk melahirkan pelajar yang kreatif dan kritis serta mempunyai kemahiran dalam bidang keusahawanan sebagai persediaan awal dan pengaplikasian mereka dalam kehidupan sebenar. Melalui program ini, pelajar-pelajar yang berkebolehan dan ingin mencuba pengalaman baru dapat mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti yang diadakan, malah mereka berpeluang didedahkan dengan aspek-aspek pentadbiran dan pengelolaan sesebuah organisasi. Aktiviti kelima adalah lawatan sambil belajar. Kelab ini akan mengadakan lawatan sambil belajar ke kilang-kilang industri kecil dan sederhana seperti kilang pembuatan kerepek pisang, kilang pembuatan roti dan pastry dan sebagainya. Selain itu, pengetahuan yang diperolehi ini biasanya lebih kekal lama kerana pelajar menggunakan pelbagai deria untuk mendapatkan maklumat. Aktiviti ini memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang suasana bidang keusahawanan di samping meningkatkan kefahaman ilmu pengetahuan para pelajar yang berkaitan dengan bidang keusahawanan. Selain itu, mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran secara tidak langsung dalam membentuk dan membantu memperkayakan pengetahuan murid. Melalui lawatan ini, pelajar dapat mempelajari selok-belok bidang keusahawanan, diberi pendedahan tentang bidang pembuatan sesuatu produk seperti kerepek pisang dan sebagainya, mengikut tempat lawatan serta memberikan kesedaran, dorongan dan motivasi kepada pelajar bahawa bidang industri kecil dan sederhana, IKS juga boleh berjaya. Aktiviti terakhir ataupun aktiviti keenam adalah refleksi dan mesyuarat agung kelab. Dalam aktiviti ini, para guru penasihat dapat membuat penilaian kesan yang diperolehi hasil dari aktiviti dan perjumpaan yang diadakan sepanjang tahun.
Sekaligus, mereka boleh membincangkan cadangan penambahbaikan kelab untuk masa akan datang. Akhir sekali, boleh mengadakan jamuan akhir tahun dan memberi penghargaan kepada pelajar yang bersungguh-sungguh dalam menyertai aktiviti kelab. Untuk penilaian pelajar, kami memecahkan kepada beberapa bahagian untuk dinilai, iaitu yang pertama adalah penilaian penglibatan, penilaian penyertaan dan penilaian prestasi. Untuk penglibatan ini membawa kepada 50% markah, iaitu dipecahkan kepada 4 komponen, iaitu jawatan, peringkat, komitmen dan khidmat sumbangan. Jadi jawatan ini memegang sebanyak 10%. Yang mana markah ini diberi kepada individu ataupun pelajar yang memegang jawatan yang tinggi ataupun sebagai ahli biasa di dalam kelab keusahawanan. Jadinya setiap ahli akan mempunyai markah masing-masing dan markah-markah mereka adalah berbeza mengikut jawatan yang disandang. Manakala yang kedua adalah peringkat. Peringkat ini membawa kepada 20%. Markah juga akan diberi mengikut sumbangan dan komitmen pelajar dalam aktiviti yang dijalankan oleh kelab. Misalnya, peringkat yang mereka ikuti adalah kebangsaan, antarabangsa, negeri, daerah, zon dan sebagainya. Jadi, markah tersebut akan dibagikan mengikut peringkat yang mereka capai. Untuk yang ketiga adalah komitmen. Yang mana membawa markah sebanyak 10% juga. Ia dinilai dan ditaksir daripada beberapa aspek dalam pengamatan dan pemerhatian oleh guru penasihat itu sendiri, guru penasihat kelab lah kiranya. Jadi, pemerhatian adalah tertumpu kepada aspek berkaitan kepimpinan, sikap, kesungguhan seseorang pelajar semasa melaksanakan aktiviti. Dan yang keempat adalah khidmat sumbangan. Khidmat sumbangan ini akan diberi markah berdasarkan penglibatan dan sumbangan dalam aktiviti program di peringkat sekolah. Untuk penyertaan ini adalah kehadiran, iaitu yang membawa markah kepada 40%. Kehadiran ini adalah markah yang sangat tinggi kerana ia ingin menggalakkan murid hadir pada setiap perjumpaan dan supaya ahli-ahli kelab sentiasa peka akan aktiviti yang dijalankan oleh kelab. Jadi, setiap aktiviti yang mereka kelab anjurkan, mereka akan sertai, mereka libatkan diri walaupun mereka tidak mahir ataupun mereka tidak mahu, tapi cuba untuk melibatkan diri untuk mendapatkan markah kehadiran 40%. Jadinya perjumpaan kelab ni tidak boleh sesuka hati mengambil cuti tanpa alasan yang kukuh. Misalnya, kalau mempunyai alasan seperti mewakili sekolah, itu mendapat kelulusan daripada sekolah sendiri. Jadi, sekolah membenarkan cuti daripada perjumpaan kelab. Dan yang ketiga adalah prestasi, penilaian prestasi. Jadi, penilaian prestasi ini adalah pencapaian bagaimana pencapaian pelajar dalam kelab. Jadi, pencapaian murid dalam pencapaian pelajar dalam kelab ini sangat penting supaya guru sentiasa tahu sama ada pelajar aktif atau tidak aktif dalam setiap aktiviti yang diorang jalankan, dalam setiap aktiviti yang guru-guru jalankan untuk sekolah dan untuk kelab. Jadinya aktiviti yang dijalankan ini tidak semestinya jadi sekolah, ia boleh juga jadi peringkat kebangsaan, negeri ataupun antarabangsa. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 4. Sekian, terima kasih.